Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyidah binti Fakhruddin. Saya akan menceritakan tentang ringkasan cerpen dan sajak yang telah saya buat. Tajuk cerpen saya ialah Siapa Sangka, yang bertemakan ketabahan seorang remaja perempuan dalam menghadapi cabaran dan liku kehidupan seorang diri selepas kehilangan ahli keluarganya. Untuk cerpen ini terdapat 3 persoalan yang telah saya buat. Yang pertama ialah kekuatan semangat dalam menghadapi cabaran hidup. Yang kedua, keinsafan atas kesalahan yang telah dilakukan. Yang ketiga ialah dadah pemusnah bangsa dan negara. Di dalam cerpen ini terdapat 5 watak dan perwatakan. Yang pertama iaitu watak utama ialah Alisha, Maisarah sebagai watak sampingan, Alif watak sampingan, Rahman juga sebagai watak sampingan dan ibu bapa Alisha sebagai watak sampingan. Alisha ialah seorang anak tunggal dalam keluarga. Dia suka bersendirian dan cantik orangnya, manakala Maisarah ialah kawan baik Alisha yang sentiasa ada untuknya. Alif pula ialah lelaki yang telah merangkak Alisha ke arah kebinasaan. Manakala Rahman pula ialah bapa saudara Alisha yang merupakan seorang penagih dadah. Ibu bapa Alisha pula meninggal dunia disebabkan tragedi kemalangan. Untuk bahagian plot ada 3 pecahan, iaitu permulaan, klimaks dan pengakhiran. Untuk permulaan, pada awalnya Alisha seorang anak tunggal dalam keluarganya. Dia selalu bersendirian di dalam biliknya. Ibu bapanya selalu bergaduh menyebabkan dia selalu mengalami tekanan. Bapa saudaranya, Haris, juga tinggal bersamanya. Alisha tidak senang dengan keberadaan Haris di rumah itu. Suatu ketika, Alisha cuba untuk melarikan diri tetapi gagal kerana tidak tahan dengan sikap ibu bapanya yang suka bergaduh. Hal ini kerana dia merasakan dirinya dipinggirkan dan tidak dihargai. Seterusnya, untuk bahagian klimaks, selepas kematian ibu bapanya yang terlibat dalam kemalangan jalan raya, hidup Alisha telah berubah dan lebih tertekan dengan bapa saudaranya yang merupakan seorang penagih dadah. Hidupnya tidak terurus dan selalu berhibur. Akibat tidak tahan dengan perangai bapa saudaranya, Alisha berjaya lari dari rumah itu. Setelah itu, Alisha telah bertemu dengan Alif dan Maisarah. Dari situlah bermulanya kebinasaan yang lebih lagi dalam hidup Alisha. Alisha didedahkan dengan kelekaan kehidupan yang sebenar. Seterusnya ialah bahagian pengakhiran. Akhirnya, Alisha sedar akan kesilapan lalunya. Alisha selalu mengelamun dan teringat akan peristiwa lepas yang menimpanya. Dia juga menghidapi depression akibat masalah dan tekanan yang dialami di dalam kehidupannya. Teknik plot yang terdapat di dalam cerpen ini ialah teknik pemberian, teknik dialog, teknik suspense dan teknik imbas kembali. Untuk teknik pemberian, Alisha telah menunjukkan ketidakselesaan apabila tinggal bersama dengan bapa saudaranya iaitu Haris selepas kematian ibu bapanya. Seterusnya ialah teknik dialog. Ini adalah kata-kata semangat yang diberikan oleh Maisarah kepada Alisha. Seterusnya ialah teknik suspense. Panggilan telefon yang diterima oleh Alisha setiap malam telah menjadi tanda tanya. Seterusnya ialah teknik imbas kembali. Alisha mengimbas kembali zaman kanak-kanaknya yang penuh keriangan. Di dalam cerpen ini juga mengandungi 3 latar, iaitu latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Dalam latar masa ialah pada waktu malam, iaitu Alisha cuba melarikan diri dari rumahnya kerana tidak tahan tinggal dengan bapa saudaranya. Seterusnya, pada waktu petang, Alisha selalu mengelamun dan mengurungkan dirinya di dalam bilik selepas pulang dari sekolah. Yang kedua ialah latar tempat.
Ketika di bandar, Alisha sempat singgah di bar dan tempat karaoke. Dan ketika di sekolah, Alisha telah ponteng kelas semata-mata untuk berhibur. Seterusnya ialah latar masyarakat. Masyarakat yang berjiwa kental dalam menghadapi cabaran hidup. Dan seterusnya masyarakat yang alpa dan leka dengan kemewahan zaman kini. Seterusnya ialah nilai dan pengajaran yang didapati di dalam cerpen ini. Bagi nilai yang pertama ialah nilai ketabahan. Yang kedua ialah nilai keinsafan. Manakala bagi pengajaran, kita hendaklah sentiasa tabah dalam menghadapi kehidupan seharian supaya hidup kita lebih ceria dan sempurna. Yang kedua ialah kita mestilah mempunyai keinsafan dan sifat pemaaf agar jiwa kita akan lebih tenang.